Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 Ramadan 20 April bersama saya Adik Masyarum dan berikut tajuk utama malam ini. Tahanan Rohingya lolos depoh. Juga kes Bella TMJ lantik 4 peguam pemerhati. ...528 tahanan depoh imigresen sementara di Sungai Bakap meloloskan diri pagi tadi. Kesemua tahanan warga Rohingya itu melarikan diri kira-kira jam 4.30 pagi tadi selepas berlaku rusuhan. Bagaimanapun, menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain, seramai 229 daripada tahanan tersebut berjaya ditahan semula. Mereka ditahan di kilometer 165 Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan, sewaktu menelusuri jalan berkenaan. Pihaknya kini sedang memburu baki 205 tahanan yang masih bebas. Mengulas lanjut kejadian itu, Datuk Muhammad Suhaili berkata, ketika melarikan diri, 6 daripadanya meninggal dunia ketika cuba melintas jalan. Katanya dalam kejadian jam 6.50 pagi tadi, mereka yang dilaporkan meninggal dunia terdiri daripada 2 lelaki, 2 wanita dan 2 kanak-kanak. Daripada insiden tersebut, sejumlah besar mereka membuat keputusan untuk tidak cuba melintasi lagi lebuh raya dan hanya menyelurusi lebuh raya di tepi jalan inilah. Dan di situ membawa kepada tangkapan 229 orang. Mengambil daripada tangkapan itu ditolak dengan jumlah sebenar tadi, dan tangkapan awal yang dilakukan oleh orang kampung dan pihak imigresen seramai 88 orang, berbaki seramai 205 tahanan yang masih berada di luar yang masih kami kesan dan cuba tangkaplah. 88 tahanan berjaya diberkas hasil bantuan orang ramai dan mereka diserahkan kepada pihak imigresen untuk tindakan lanjut. Datuk Muhammad Suhaili berkata, pihaknya akan menggiatkan usaha menjejaki baki tahanan yang berjaya meloloskan diri dan ia memerlukan bantuan daripada pelbagai pihak termasuk orang awam. Kes itu katanya akan turut disiasat dan dibantu oleh Polis Kedah. Dalam pada itu, Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata, tahanan Rohingya dari depoh imigresen sementara Sungai Bakap bertindak memecahkan pintu blok dan grill penghadang sebelum melarikan diri beramai-ramai awal pagi tadi. Susulan itu, semua pegawai bertugas telah mengaktifkan prosedur operasi standard SOP dengan menghubungi pihak Polis Diraja Malaysia PDRM dan agensi berkaitan bagi mendapatkan bantuan. Menurut Datuk Seri Khairul Zaimi, sehingga jam 10 pagi tadi, seramai 362 orang tahanan telah berjaya ditangkap semula. Gerakan mencari baki tahanan yang lain sedang giat dijalankan. Beliau meminta orang ramai yang mempunyai maklumat tentang keberadaan tahanan yang lari agar memaklumkan kepada pihak JIM atau PDRM. Sementara itu, orang ramai diminta berhati-hati dengan tahanan etnik Rohingya yang masih bebas. Ketua Polis Kedah, Komisioner Wan Hassan Wan Ahmad yang memberi peringatan itu berkata, parti itu boleh bertindak agresif dan disifatkan berbahaya kerana mereka akan melakukan apa sahaja untuk menyelamatkan diri. Jelas Wan Hassan, tahanan yang lolos itu juga berada dalam keadaan kelaparan dan dibimbangi akan menceroboh rumah penduduk atau melakukan sebarang tindakan luar kawalan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Beliau berkata seramai 176 daripada 528 tahanan yang melarikan diri itu masih diburu dengan mereka dipercayai masih berada di kawasan sekitar. Mereka ini dipercayai Muslim, semua Muslim, berpuasa dan sebagainya. Mungkin tengah hari nanti ada mungkin mereka dalam kelarian ini, mungkin ini takut ada jenayah-jenayah lain yang mereka lakukan. Itu kita risau. Kita minta orang ramai supaya nampak je kelibat yang ni, minta maklum terus kepada pihak polis yang berdekatan. Beliau berkata pihaknya masih menjalankan siasatan untuk mengenal pasti punca kejadian dan tidak menolak kemungkinan wujud perasaan tidak puas hati sehingga menyebabkan tercetus rusuhan berkenaan.
Namun Wan Hassan berkata, hasil siasatan awal mendapati ketika kejadian, seramai 23 anggota Jabatan Imigresen Malaysia JIM bertugas mengawal kawasan depoh dan kesemua mereka akan direkodkan keterangan untuk siasatan lanjut. 13 pegawai dan anggota yang terlibat yang kita akan mengambil semua statement-statement untuk mengenal pasti apakah punca kejadian dan juga permasalahan yang sewajarnya dan kenapa, dan juga siasatan bersabit dengan lari daripada tahanan ini. Namun dalam rusuhan itu, tiada sebarang kecederaan dilaporkan dan hanya berlaku sedikit kerosakan kecil di pintu utama serta pagar. Menurut beliau, kes disiasat mengikut Seksyen 224 Kanun Keseksaan dan Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Dadah bernilai 7.74 juta ringgit berjaya dirampas polis dalam 5 serbuan di Kedah dan Pulau Pinang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Ayub Han Maidin Piche berkata, rampasan itu selepas kegiatan dua kumpulan yang bergiat aktif dalam sindiket penyeludupan dadah di sempadan berjaya ditumpaskan. Sindiket penyeludupan dadah dikesan menggunakan modus operandi baru iaitu menggunakan jalan darat untuk menyeludup bekalan dadah dari Kelantan ke Kedah dan Pulau Pinang sebelum diedarkan ke pasaran tempatan. MO ni memang dia menggunakan bawa masuk dadah dari Kelantan. Tuan-tuan sedia maklumlah, Kelantan ni dia punya border dia memang banyak berlaku pembolosan dengan Sungai Golok dan sebagainya lagi lah. So, daripada sana tuan-tuan dia bawa masuk, dia akan bawa ikut jalan darat ke Kedah, Penang dan juga Perlis. Serbuan pertama dilakukan pada 16 April lalu jam 2 petang di sebuah rumah di kepala batas Pulau Pinang berjaya menahan 4 suspek. Susulan itu, polis melakukan serbuan kedua di sebuah kawasan perumahan di Sungai Petani dan menemui lebih 207 kg dadah disyaki syabu dan 46 kg dadah jenis ganja yang disorok dalam sebuah bilik di rumah berkenaan. Manakala operasi serbuan ketiga, keempat dan kelima di Kulim pada 18 April lalu jam 3.30 pagi, polis menahan 5 lelaki dan berjaya merampas 5 kg syabu. Kesemua dadah yang dirampas itu seberat 212 kg, manakala ganja seberat 46 kg yang dianggarkan bernilai 7.74 juta ringgit. Sindiket ini dipercayai bergiat aktif sejak pertengahan tahun lalu. Polis kini sedang mengesan saki-baki kumpulan sindiket dan yakin ada tangkapan susulan. Keseluruhan dadah yang dirampas ini boleh digunakan oleh 1.1 juta orang penagih dadah. Dato' Ayub Han berkata kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan kesemua suspek direman selama 5 hingga 7 hari untuk membantu siasatan. Sementara itu, di Pulau Pinang, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Perak VR Terence Naidu dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bukit Mertajam atas pertuduhan mengambil dadah pada Januari lepas. Bagaimanapun, Naidu 54 tahun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan berkenaan. Naidu didakwa mengikut Seksyen 15 Fasal 1 Kurungan A Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika sabit kesalahan, dia boleh dihukum denda maksimum RM5,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Dan selepas hukuman harus menjalani pengawasan tidak kurang 2 tahun atau tidak lebih 3 tahun yang ditetapkan oleh mahkamah. Naidu didakwa telah mengambil dadah jenis 3,4-methylene dioxymethamphetamine. Pada 14 Januari lalu, polis Pulau Pinang telah menahan seorang adun dari Perak kerana positif dadah dalam serbuan di sebuah pusat hiburan di Perai di Butterworth. Terdahulu, Pengarah Pendakwaan Negeri Datuk Khairul Anwar Abdul Halim yang mengendalikan pendakwaan menawarkan jaminan sebanyak RM5,000. Peguam Ram Kapal Singh dan RSN Raya yang mewakili Terence Naidu memohon jaminan minimum kerana tertuduh telah memberikan kerjasama kepada polis sepanjang siasatan dijalankan. Magistrate Nurul Rashidah Muhammad Akid bagaimanapun membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 17 Mei untuk sebutan semula kes. Mahkamah Session hari ini membenarkan permohonan 4 peguam yang dilantik Tunku Mahkota Johor
Tunku Ismail Sultan Ibrahim untuk bertindak sebagai peguam pemerhati dalam pembicaraan berhubung kes penderaan remaja sindrom Down dikenali sebagai Bella. Pelantikan mereka sebagai peguam pemerhati juga turut mendapat persetujuan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Harun. 4 peguam pemerhati tersebut ialah Datuk Khairul Anwar Rahmat, Datuk Baljit Singh Sidhu, Datuk Iqbal Salam dan Muhammad Razi Yatiman. Mereka turut memohon mendapatkan transkrip rakaman mahkamah CRT bagi meneliti perbicaraan sebelum ini dan permohonan itu akan dipertimbangkan Hakim Izralizam Sanusi. Semalam, Tunku Mahkota Johor turut mengemukakan 3 cadangan kepada kerajaan bagi memastikan kes seumpama itu tidak berulang, antaranya penambahbaikan Undang-Undang Pendaftaran Pusat Jagaan Kanak-Kanak. Ditanya lagi, perkara ini perlu diambil peduli bagi memastikan kebajikan kanak-kanak di pusat jagaan sentiasa dilindungi dan dijaga baik. Terdahulu, Tunku Ismail mengadakan pertemuan bersama Datuk Seri Rina Harun di Johor Bahru. Kisah Bella, 13 tahun, mendapat perhatian rakyat Malaysia apabila dia didakwa didera dan diabaikan pengasas rumah bonda Siti Bainon Ahmad Razali, 31 tahun. Mahkamah sebelum ini mengenakan 2 pertuduhan terhadap Siti Bainon iaitu mengabaikan dan menganiaya Bella sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi. Lima beranak hidup susah. Bertemu kembali. Tidak mampu membaiki bumbung yang bocor dan usang, sebuah keluarga di Johor terpaksa berhimpit di dalam sebuah bilik untuk berteduh ketika hujan lebat. Ibu kepada 4 orang anak, Nur Rizan Aman, 46 tahun, berkata dia tidak mampu untuk menampung kos pembiayaan dan baik pulih rumah berkenaan selepas hilang punca pendapatan. Menurut Norizan, dia perlu menyara diri dan 4 orang anaknya yang berusia 14 hingga 21 tahun. Ketika ini, Norizan hanya bergantung kepada sumbangan daripada Jabatan Agama Islam Johor sebanyak RM400 sebulan sebagai punca pendapatan utama keluarga. Wanita itu turut diuji dengan masalah kesihatan jantung dan lelah selain anak sulungnya yang berusia 21 tahun menghadapi masalah kesihatan berkaitan saraf yang dikesan sejak lahir serta perlu kerap menjalani fisioterapi. Tapi akak tak pernah putus asa lah sebab anak-anak nak besarkan anak-anak akak kan. Dia lebih lagi yang nombor 2 tu lepas dia darjah 6 dia masuk ke asrama penuh. Katanya disebabkan masalah kewangan, dia tidak mampu untuk membeli kelengkapan persekolahan dan anak-anaknya akan memakai baju sekolah yang sama secara bergilir antara satu sama lain setiap hari. Mereka juga terpaksa berjalan kaki selama lebih 15 minit untuk ke sekolah kerana tiada kenderaan. Dalam pada itu, sesi pembelajaran bagi anak keduanya, Siti Aisyah, 19 tahun, yang menyambung pelajaran di peringkat asasi, turut terjejas selepas tidak mampu membeli komputer riba bagi pembelajaran atas talian. Nasib keluarga berkenaan turut mendapat perhatian Pasaraya Econsave yang memberi sumbangan barangan keperluan, kelengkapan persekolahan dan barangan dapur. Sebab kita tengok keluarga Puan Rita ni, anak-anak dia memang kita tengok kalau ikut daripada segi pelajaran memang nampak memang cemerlang lah. Jadi itulah kalau kita harap tengok ada pihak-pihak di luar sana yang nak membantu sebab ada anak dia tu yang memerlukan cermata, lepas tu laptopnya dah rosak. Lepas tu Puan Nuriza ni, anak dia ada satu anak dia tu pun yang tak sihat, sepatutnya kena hantar pergi hospital untuk buat rawatan terapi, tapi pun tak dapat hantar pasal motornya rosak lah. Itulah jadi harap-harap ada kalau ada pihak-pihak di luar sana yang dapat bantu tu memang syukur alhamdulillah lah. Orang ramai yang mahu membantu keluarga Norizan boleh menghubungi talian 01271-271-3929 atau salurkan sumbangan ke akaun bank muamalat anaknya Siti Aisyah 0101-041-078723. Hanya dengan RM500 sebulan, seorang ibu tunggal Munirawati Kadar Elias Kadir, 36 tahun, tabah menyara 4 anak dan bapa. Lebih mencabar penggiat seni tanah air itu,
perlu menjaga bapanya yang mengidap demensia atau nyanyuk sejak 2 tahun lalu dan memerlukan pemantauan penuh. Kehidupan Munirah sekeluarga hanya bergantung kepada kewangan bulanan RM500 yang diterima daripada Pusat Pungutan Zakat Selangor. Mahu tidak mahu, dia terpaksa mencatu perbelanjaan harian dengan sebaiknya. Lebih-lebih lagi, duit simpanannya ketika ini tidak mencukupi untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka sekeluarga selepas ini. Sangat struggle lah bagi saya. Dah orang kata dah sampai ke tahap ni kan. Kiranya nak cakap pun saya tak tahulah. Tak boleh nak berkata kalau kewangan tu memang dah drop. Prihatin dengan nasib Munirah Kadir sebagai penggiat seni yang turut terkesan dengan pandemik COVID-19, TV Al-Hijrah menerusi program tanggungjawab sosial corporate Hijrah Prihatin hadir menghulurkan sumbangan berbentuk barangan keperluan asas untuk menyambut Ramadan, kit penjagaan kesihatan, lampin dewasa pakai buang, susu dan bantuan persiapan hari raya daripada FNN Holdings Group. Surahan sumbangan itu disempurnakan Ketua Kumpulan Integrasi Media dan Hal Ehwal Corporate Al-Hijrah Saifulizan Siddiq. Jelas Saifulizan selain menyantuni golongan B40 dan asnaf, Hijrah Prihatin juga tidak melupakan jasa dan pengorbanan karyawan-karyawan negara yang terjejas pendapatan. Okey, ini merupakan edisi ketiga yang kita gerakkan Hijrah Prihatin ad hoc yang kita turun padang untuk membantu karyawan-karyawan ataupun penggiat-penggiat seni yang cukup terkesan akibat COVID-19 ini. Jadi sebenarnya kita untuk memberi motivasi ataupun memberi perkongsian dengan orang ramai untuk sama-sama membantu. Khususnya bukannya saja orang perseorangan, malah syarikat-syarikat korporat yang prihatin. Orang ramai yang berhasrat untuk meringankan beban Munirah Kadir, sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank Munirawati Kadar Elias Kadir di nombor 1530-9208-1220 atau hubungi di nombor yang tertera. Kira-kira 60 penghuni rumah perlindungan HIV Muslim Darul Ukhwah di Kampung Tengah Puchong disantuni dalam program Singgah Sahur anjuran Malaysian Relief Agency Selangor serta Siti Khadijah Apparels yang Berhad. Aktiviti seperti itu bagi menghakis diskriminasi masyarakat luar terhadap golongan tersebut. Program yang dimulai dengan sahur bersama itu jelas memberikan sedikit kegembiraan kepada mereka yang selama ini disisihkan. Menurut pegawai projek MRA Nur Maizura Maizan, bantuan yang disumbangkan hasil orang awam kepada MRA melalui program infak kasih Ramadan ini tidak memilih latar belakang seseorang selain hanya berniat untuk membantu golongan yang betul-betul memerlukan bantuan. Harapan saya untuk program infak kasih Ramadan ini akan terus berjalan dan berharap agar lebih ramai lagi golongan yang memerlukan akan kita santuni dan Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selain mendirikan solat subuh berjemaah dan mendengar kuliah, mereka turut bersama-sama mengecat premis yang terjejas akibat banjir awal tahun lalu. Mereka turut menerima sumbangan berupa keperluan makanan dan barangan asas perubatan. Kita rasa dalam bulan Ramadan ni memang kita perlukan kelainan di mana pada program CSR kali ini kita memberi pengkhususan kepada pesakit-pesakit HIV dan AIDS di Darul Ukhwah. So kita memilih Darul Ukhwah sebagai salah satu tempat untuk kita berkongsi rezeki lah kepada mereka. Sementara itu, pengasas Darul Ukhwah, Muhammad Abdullah Al-Amin, berharap akan lebih ramai badan NGO dan masyarakat sekitar tampil menghulurkan sokongan serta bantuan kepada golongan ini untuk terus menjalani kehidupan normal. Ini kerana negara dikatakan tidak mempunyai rumah perlindungan pengidap HIV khas
bagi yang beragama Islam. Sebenarnya orang HIV ini adalah satu golongan yang kempen pun pasal HIV ini bahaya, seperti dia orang takut sebenarnya. Jadi orang tak terfikir untuk buat rumah kebajikan perlindungan untuk orang macam ini. Orang yatim banyak, tahfiz banyak, rumah ibu tunggal banyak, tapi rumah HIV ini tak ada. Jadi kekuatan saya lebih kepada pentingnya maksudnya untuk ada rumah yang Islam lah sebagai fardu kifayah. Darul Ukhwah merupakan rumah kebajikan yang memberi perlindungan, penjagaan dan pemeliharaan kepada pesakit-pesakit HIV Muslim. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial, laman web MRA di www.ramadan.mra.my atau hubungi talian 03 9174 4672. Kepada mana-mana pihak yang ingin menjadi sebahagian misi kebajikan MRA, boleh salurkan sumbangan melalui akaun bank yang tertera. Lebih 450 orang asli terima bekalan air terawat. Bertemu kembali. Selepas bertahun-tahun bergantung kepada air bukit sebagai sumber air, lebih 450 orang asli dari kampung Bukit Long, Pos Sendrut di Kuala Lipis kini menikmati bekalan air terawat untuk kelangsungan hidup. Bekalan air terawat itu daripada sistem rawatan air Safeware yang ditaja Etika dengan kerjasama Pasukan Tindakan dan Bantuan Persatuan Perubatan Islam Malaysia IMARET selaku pelaksana. Ia juga membabitkan kerjasama Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKAWA. Sistem rawatan air berkuasa solar Safe Water Everywhere atau Safeware itu mempunyai kapasiti merawat 11,000 liter air setiap hari bagi mengatasi masalah air bersih dan terawat di kampung terbabit. Ketika ini, lebih 95 keluarga orang asli di kampung Bukit Long bergantung kepada sumber air bukit yang berisiko untuk kegunaan harian termasuk untuk minuman. Berbeza dengan sistem rawatan air biasa, sistem Safeware yang ditaja Etika ini mampu bertahan lama di lapangan dengan penyelenggaraan minimum. Ia juga dilengkapi dengan prarawatan, tapisan dan ultraviolet yang mematikan kuman, membolehkan penduduk minum terus air itu tanpa perlu dimasak. Dulu kita orang susah dapat air dari bukit. Jauh kita orang pakai guna bulo, pakai angkat dengan ambung. Jadi sekarang senang sikitlah, air pun depan rumah, boleh angkat senang masak. Jurucakap IMARET Muhammad Khairul Nizam berkata sistem itu mulai dipasang pada November tahun lalu untuk memberi akses air terawat kepada penduduk setempat. Pos Sendrut terletak kira-kira 2.5 jam dari jalan utama. Sistem ini melibatkan sumber air daripada air tandak ataupun air sungai yang kita rawat sepenuhnya dan menghasilkan mengeluarkan air yang boleh diminum terus dan juga air untuk dimasak. Air yang dirawat ini melalui beberapa proses untuk mengeluarkan air yang telah dirawat. Menurut Tok Batin Bukit Long, sistem rawatan air amat membantu penduduk setempat dan mengurangkan risiko penyakit bawaan air. Dulu memang keadaan memang susah. Tapi buat masa ni kalau kita kira pun dah lama juga daripada kesamaan-kesamaan. Tapi baru ni terima kasih atas sumbangan daripada Tika dan Emirat dapat membantu dan dapat memberi sumbangan pada penduduk Kampung Pos Sendrut. Ini merupakan sistem rawatan air Safeware kedua ditaja Etika dengan kerjasama IMARET telah memastikan tiada kelompok terpinggir daripada akses bekalan air terawat selepas sistem sama dipasang di Kampung Ras Perak Disember lalu. Kebajikan anak-anak yatim terus diberi perhatian oleh Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE. Pelbagai inisiatif diusahakan Yayasan terbabit, antaranya kaunter kupon infak yatim YIDE yang dibuka sepanjang Ramadan. Selain menjadi dana tambahan kepada anak-anak yatim, ia turut membuka peluang kepada umat Islam untuk berinfak serendah RM2.
Inisiatif yang diteruskan sejak tahun 2017 ini pada mulanya dibuka di 2 daerah di Selangor sebelum diperluaskan ke beberapa buah masjid di 5 daerah iaitu daerah Kelang, Sepang, Gombak, Hulu Langat dan Petaling. Menurut pengerusi YIDE, Datuk Bakhtiar Hussein, pihaknya menyasarkan kutipan sehingga 1.5 juta ringgit dan dengan jumlah itu lebih ramai anak yatim akan dapat dibantu. Sempena bulan Ramadan, kita memang melancarkan kupon infak sempena mereka umat Islam membayar zakat dan lebihan itu boleh mereka menginfakkan kepada anak yatim. Jadi pada tahun mula-mula tu dalam 600,000 dan tahun ini kita jangkakan akan meningkat kepada mungkin insyaAllah 1.5 juta lah kita target. Bermula tahun hadapan, pihaknya dalam perancangan untuk meluaskan pembukaan kaunter berkenaan di kesemua masjid seluruh daerah di Selangor. Sementara itu, Amil Zakat Fitrah Masjid Ahmadi Rantau Panjang Kelang, Baharin Muhammad Sharif berkata, inisiatif seumpama ini mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai sejak ia dibuka 3 tahun lepas. Alhamdulillah, syukur Allah selama dalam tempoh 3 tahun ni, walaupun kupon-kupon kita ambil daripada ID, hampir katakan habis semuanya lah. Tidak ada yang tinggal baki lah, insyaAllah. Dan untuk tahun ni saja pun, kita dalam masa mereka membayar zakat fitrah, kita pun kempen lah supaya mereka jom infak untuk ID ini. Dan Alhamdulillah, kebanyakan mereka tidak keberatan lah. Walaupun RM10, RM20, RM50, RM100 pada bagi. Infak dana anak yatim diperlukan setiap tahun bagi membiayai keperluan anak-anak yatim di 9 daerah negeri Selangor seperti sumbangan duit raya, barang keperluan asas persekolahan dan pembangunan modal insan anak-anak yatim. Sumbangan kepada YIDE boleh dibuat menerusi akaun bank rasmi YIDE seperti tertera. Kira-kira 300 penerima anugerah dan tetamu dari seluruh Sabah diraikan pada Majlis Iftar dan Anugerah Ruby Director dan Platinum Director anjuran TDC Holdings yang Berhad. Turut diumumkan pembukaan cawangan ketiga TDC di Sabah. 2 anugerah disampaikan pada majlis itu iaitu Anugerah Platinum Director dan Anugerah Ruby Director. Seramai 170 orang menerima Anugerah Platinum Director yang membawa pulang hadiah berupa baucer pelancongan bernilai RM3,000, sijil pengiktirafan, pin Platinum Director dan jambangan bunga. Manakala 15 lagi menerima Anugerah Ruby Director. Mereka menerima hadiah barang kemas bernilai RM8,000, sijil pengiktirafan, pin Ruby Director, jambangan bunga dan trofi khas TDC. Anugerah disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif TDC Holdings yang Berhad, Muhammad Hafizuddin Hugh Abdullah. Menurut beliau, anugerah ini bukan sahaja untuk mengiktiraf kerja keras semua pengedar TDC, malah bagi meningkatkan penanda aras dan sebagai motivasi kepada semua pengedar untuk mencapai kejayaan di TDC. Pada majlis ini, TDC turut mengumumkan pembukaan cawangan terbarunya yang bakal beroperasi di Sabah bermula Mei 2022. Cawangan yang terletak di aeroport ini menawarkan ruang yang selesa dan kondusif sebagai pusat latihan buat para pengedar di Sabah. Warehouse ini akan dapat mengurangkan bebanan kos logistik yang ditanggung oleh stokis-stokis ataupun master-master dealer yang berada di Sabah. Dan selain itu, kita juga akan manfaatkan warehouse itu, sebahagian kita akan jadikan sebagai satu training center atau discussion room. Ini adalah cawangan ketiga selepas Ibu Pejabat di Kota Baru dan cawangan kedua di Kuala Lumpur. Bagi memastikan program bantuan keluarga Malaysia disasarkan kepada mereka yang benar-benar layak, tempoh permohonan rayuan akan dibuka mulai 2 Mei 2022 untuk tempoh sebulan. Proses ini adalah bagi mempertimbangkan semula permohonan yang tidak diluluskan dengan memberi ruang untuk mengemukakan rayuan beserta dokumen yang berkaitan untuk disemak semula oleh LHDNM. Kerajaan sentiasa peka dengan keperluan semasa dan akan terus komited dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia, terutamanya kumpulan sasar. Sekian Berita Al-Hijrah. Ikuti Berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrah.com untuk lagi berita-berita pilihan, eksklusif dan menarik. Saya Arief Syahrum. Assalamualaikum dan selamat bertarawih.